Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama-sama kita lagi dalam acara Muda Ramadan Talk Series iaitu Tendency Hype Seri 4 yang bertajuk Kenapa Perlu Hype yang dibawakan khas oleh Ansara Cawangan Typing. Apa khabar semua rakan-rakan di Facebook Live dan juga di Zoom Meeting? Semoga semuanya sentiasa berada dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah sepanjang bulan yang mulia ini insya-Allah. Sebelum kita meneruskan sesi kita pada petang ini, eloklah jika kita membuka majlis kita dengan ummah kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan strategi Ansara Typing iaitu Unit Channel Takwa Emerson Typing, TNF Energy Sendirian Berhad, Amans Media dan Optus Typing. Jadi pada petang ini, kita bersama-sama dengan tetamu khas kita iaitu Dr. Leni Surani Safi daripada batch 1997 iaitu pakar bedah vaskular dan pensyarah perubatan Hospital Chancellor Tuanku Muhyiddin. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa dan memberikan perkongsian dengan kami pada petang ini. Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan, kita akan adakan satu soalan quiz di akhir slide hari ini. Jadi diminta rakan-rakan untuk bersama-sama kami sehingga ke akhir slide untuk mengetahui apakah soalannya. Dan siapa yang cepat dan pantas berpeluang memenangi hadiah daripada unit Channel Takwa. Baik doktor, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Leni Surani Safi untuk menyampaikan perkongsian beliau dengan tajuk Kenapa Perlu Sihat. Dipersilakan doktor. Terima kasih. Thank you for the invitation. Okay. Saya pilih tajuk ni sebab initially tajuk yang diberi adalah sihat pasca Ramadan, tapi saya rasa banyak dah orang cover tentang sebab bila kita cakap pasal sihat, the main two things are exercise dengan jaga makan. Jadi jarang kita discuss pasal actually komplikasi-komplikasi daripada kalau kita tak buat dua benda ni. And saya sebagai seorang pakar bedah, saya lebih banyak terlibat dengan rawatan-rawatan yang melibatkan komplikasi, dipanggil non-communicable disease. Maksudnya kita punya diabetes mellitus, itu kencing manis, darah tinggi, kolesterol. So ini yang kita selalu panggil 3 serangkai. Jadi saya pilih tajuk ni, and lecture kita hari ni memang banyak gambar. So akan ada banyak cerita-cerita. Saya tahu kebanyakan yang masuk ni adalah students. Jadi saya rasa mungkin nanti bila you balik kampung, you boleh share dengan family semua betapa pentingnya kita nak menjaga kesihatan. Okay? So kenapa kita perlu sihat? Okay. Satu, kita nak mengelakkan penyakit yang saya sebut tadi, non-communicable disease. Okay. Kita nak nikmati hidup kita, buat apa yang kita suka. Maksudnya macam saya suka travel. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak travel, betul tak? Okay, alright. So jimat wang kos perubatan, dan kos perubatan tidak murah. So nanti bila kita go through the slides, dan saya akan tunjuklah contoh-contoh kos yang terlibat. Okay. Dan juga nak mencapai matlamat dan impian, maksudnya cita-cita kita, apa kita nak buat. Pada umur macam saya pun, saya masih ada matlamat hidup saya dan cita-cita saya apa yang saya nak buat. Ya, pada umur 50, lepas pencen 60. Jadi kalau saya tak sihat, bedridden, bedbound, kaki dah tak ada, telinga tak dengar, mata tak nampak, sudah tak ada guna lah kan. Okay. Alright. So memang banyak orang gemuk kat Malaysia. Kalau kita ada 10 orang lalu depan kita, 5 adalah obese. Okay. 3 adalah diabetik, 2 ke 3 adalah diabetik. Dan 1 dalam 8 ada masalah buah pinggang. Sama ada dipanggil chronic kidney disease or end stage renal failure. So benda ni adalah benda yang merisaukan. Okay. So diabetes kat Malaysia kita estimate dah ada dalam 3.9 juta pada masa tahun 2019 dan dia adalah tertinggi di Asia. Okay. Dan kita predict dalam masa 4 tahun sebanyak 31%, which is dalam 1/3
1/3 of the population. Dan masalah dengan diabetes ni, dia seperti yang kita tahu dia punya simptom adalah dahaga, penat dan minum banyak. Tapi sebenarnya kita estimate dalam 1 juta rakyat kita sebenarnya dia tidak sedar pun dia diabetes. Jadi balik tengok mak ayah, tanya pernah check darah tak, sebab selalu orang recommend lepas 40, tapi saya sendiri lepas 35 saya akan check regularly saya punya kolesterol dan gula. Sebab banyak yang tak perasan sebenarnya dia kencing manis. Jadi bahaya sebab nanti kemudian dia akan start sebab bila dia tak jaga gula, dia akan start ada komplikasi-komplikasi kencing manis. Okay. Alright. Okay, ini adalah contoh-contoh menikmati hidup. Saya memang suka outdoor. So tu gambar hiking saya dengan anak-anak. Gambar yang ni dengan satu family ni, tu gambar arwah bapa mentua saya. Saya rasa dia kita orang pergi Bali tahun mungkin dalam 6-7 tahun lepas. Ni kat Ulu waktu masa arwah masih sihat lagi. So these are the things that travel ni bagi saya bukan sekadar hobi, tapi untuk distress juga bila you work so hard for the whole year, so you have some trip untuk distress yourself. Okay, so reality je musuh utama kita kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan merokok. So balik rumah ayah-ayah yang merokok tu minta dia orang stop smoking. Okay, alright. Okay, pernah dengar atherosclerosis? Okay, atherosclerosis ni culprit dia yang tadi tu, yang 3 tu. Okay, so what happen? Atherosclerosis ni dia akan seluruh badan kita akan ada salur darah, sama ada arteri atau vein. Tapi arteri is the one that come out from your heart kan, kita belajar biologi. Jadi bila atherosclerosis ni terjadi sebab kencing manis, darah tinggi, bila darah tinggi, pressure high on the arterial wall, so it will damage the arterial wall, so dia akan ada benda-benda ni senang terbendak. Bila kolesterol high pun dia senang terbendak, kalau sugar high pun senang terbendak. So kalau you smoke, is even cause more problem. Okay, so bila ada atherosclerosis di coronary jantung, you dapat heart attack. Kalau dapat di otak, then you dapat angin ahmar. Okay, kalau dalam bidang saya vascular, kita handle kaki. Okay, so bila di kaki, you dapat luka tak baik-baik and end up potong. So nanti kita akan go through. So dia akan menyebabkan komplikasi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okay. Okay, so ini ada satu lagi. So dia tunjuk macam mana berlakunya proses inflammation adalah kalau dalam bahasa Melayu dipanggil keradangan. Okay, so yang belah kanan tu nampak yang bila dia boleh involve kaki juga. Jadi bila pesakit dapat luka, kaki susah nak sembuh sebab darah tu adalah makanan kepada anggota kita. Jadi in order to heal, dia perlukan makanan yang mencukupi. Okay. Alright. So ini komplikasi yang saya sebut tadi. Okay. Alright. Ini adalah contoh pesakit-pesakit saya yang datang. Kadang-kadang diorang ni, dia start ada yang tiba-tiba hitam. Okay. Ada yang datang terpijak-pijak kurma kat masjid. Okay. Ada yang ada pasir dalam kasut dan dia tak rasa, sebab orang-orang diabetik ni dia rasa kebas kaki dia sebab gula dia tinggi, merosakkan saraf dia. Itu salah satu komplikasi. Jadi bila dia datang macam ni, ada yang datang lambat. Kalau dia datang awal, kita boleh buat sesuatu, betulkan salur darah tu sedikit untuk luka, untuk bagi dia sembuh. Tapi ada juga yang datang end up memang dipanggil major amputasi, maksudnya sama ada potong di bawah lutut atau di atas lutut. Okay, so kita tak nak jadi macam ni. Okay, ada yang datang kiri kanan dengan mata tak nampak sebab kencing manis, telinga tak dengar. Okay, and sekarang ni there's a trend that actually patient datang kencing manis at a young age, 18, 19, 20, obese, overweight, obese lah you selalunya. So by the time umur dia 31, 32, dia dah start ada having all the complication. It's a trend already, memang ramai. Okay, so you all pun at your age, you should take care of your health. Okay.
Alright, ni contoh kalau dirawat awal dan kita betulkan salur darah tu dan luka tu baik. So kita dapat selamatkan kaki dia. Okay, ni contoh. Okay, ini adalah diabetic foot. Okay, normal foot ni nampak Charcot foot ni selalunya berlaku kepada pesakit-pesakit kencing manis sebab masa-masa dekat kaki tu ada yang kecut so dia jadi bentuk abnormal. So kejadian Allah tu cantik, normal foot tu in such a way bentuk dia macam tu. So bila dia jadi Charcot, dia akan ada certain pressure yang menyebabkan luka. So luka-luka ni lah yang kita akan ada masalah nak betulkan. Ini salah satu case yang ini tak silap saya refer daripada Hospital Manjur. Dia dapat denggi, dia orang tak ada tempat nak masukkan line masa tu sebab patient sangat teruk, dia orang masukkan dekat kaki. Tapi disebabkan oleh kencing manis, just kerana dia punya just masuk line dekat tangan tu dimasukkan kat kaki. So dia end up like the first picture. So kita end up dapat selamatkan kaki dia. Kita masuk ke OT, bersihkan luka, kita buat plastik dan akhirnya tutuplah kaki dia. Okay, ni ada dua patient yang bagi saya datang agak lambat sebab nampak dia dah teruk macam tu, dalam tu selalunya memang dah busuk lah. So pesakit-pesakit ni end up with major amputation. Okay, ni contoh salur darah yang kita buka. Okay, kalau awak tahu aorta, aorta atau bahasa Melayu kita panggil saluran darah agung. Okay, so bila aorta turun, dia akan pergi ke belah kanan dan kiri, kita dipanggil iliac. Okay, ini adalah dekat iliac. So dia block. Okay, dia block menyebabkan kaki tu ada masalah. Dan selain tu kalau ada juga dekat situ yang arteri pergi ke bahagian organ-organ, internal organ dan pesakit macam ni boleh juga datang dengan selalunya dia tak bagi tahu tapi bila kita tanya memang mati pucuk. Okay. So ini selalunya disebabkan oleh merokok. So ni masa operation dan kita keluarkan lah. Alright, ini kalau tahu this is Cappadocia. In Turkey, saya purposely letak saja. It's a nice place. Sejarahnya adalah dia adalah lava gunung berapi. So disebabkan oleh angin dan air, pressure, hakisan, dia jadi bentuk lekuk-lekuk macam ni dan memang cantik. Alright, so promoting healthy lifestyle. So this is one of the run team saya yang kat atas tu. Dekat bawah ni pun team saya juga we are operating while operating this is kita orang operate aorta masa ni. So, okay, selain daripada kaki, masalah buah pinggang adalah salah satu masalah yang disebabkan oleh 3 serangkai itu. Dan patient-patient selalunya kena dialisis. So dialisis ni bukannya dialisis je, okay. Bila dialisis kena ada tapak dialisis, okay. So membuat tapak dialisis tu adalah salah satu daripada core business saya. So ini adalah salah satu contoh bila ada komplikasi daripada bila kita buat tapak dialisis tu, okay. Tapak dialisis tu adalah satu vein ni, kalau kita tengok nature dia, Allah buat dia punya flow tu sangat rendah, okay? Tapi bila kita buat tapak dialisis, kita akan create sebab arteri tu high pressure dia keluar pada jantung. Jadi the vein tu bila kita sambungkan kepada arteri, dia akan jadi tebal dan besar, okay? Jadi vein tu akan jadi high flow sampai about can achieve 1 to 2 liter per minute, okay? So bila dia high flow, kadang-kadang patient ada block dekat leher disebabkan kita pernah masuk catheter untuk dialisis, so dia akan develop benda ni, okay. So patient ni very unfortunate, saya pun kesian kat dia, dia ada benda ni for 13 years, tangan dia macam tangan Thanos. Dan one day dia jalan kat Chowkit, ada motor lalu and langgar tangan dia and memang bayangkanlah 1 liter per minit, so memang darah memancut lah dekat bilik bedah tu, okay. So finally kita ikat fistula dia, okay. Bengkak tangan Thanos dia hilang, bengkak muka dia hilang, mata dia dah tak nampak sebab berair for 13 years. Better with that lah. Okay.
Alright, ni contoh juga patient yang ada tapak fistula yang infection bengkak. Alright, ini pun tangan bengkak. Okay, ini adalah tapak dialisis juga, kita tengah operate. Selain daripada kalau vein dia kecil, kita juga boleh menggunakan graft. Okay, so graft ni kalau dekat private easily 10-12 ribu. Di government hospital di tempat saya bekerja, graft sahaja dekat RM2,000. Jadi memang sangat cost. Lepas tu kadang-kadang ada komplikasi, then you have to pay. Cost untuk dialisis selalu dia satu dialisis adalah 200 lebih. Okay, so seminggu untuk dialisis saja dalam RM800, belum lagi ubat, ubat-ubatan, injection diorang untuk tambah dia punya hemoglobin semua tu. Jadi memang sebulan 4-5 ribu tu memang kena ada kalau patient tu adalah masalah buah pinggang. Okay, so ni nak promote, saya memang suka hiking ni, Bukit Wawasan Puchong. Mungkin ada yang kenal, ada dua, saya purposely ambil gambar ni sebab ada dua influencer kat dalam ni, iaitu Datuk Dr. Izhar, okay. Isteri dia adalah bekas MRSM Taiping juga, kawan saya, depan bilik saya dekat Wing A bawah Kenanga. Okay, dan juga ada Datuk Sri Mahadi kat belakang tu. Okay, so this is my life as a surgeon, as a lecturer. So kat atas tu adalah di klinik dengan medical student saya. Ini bukan masa COVID that's why kita orang tak pakai mask, takut nanti jadi isu pula. So bawah kita lunch, keluar dengan ramai-ramai, and ni masa kita operate lah. Okay, ni ada salah satu kes yang patient datang dengan kaki mati sebab ada darah beku yang block dekat salur darah. So kes-kes macam ni selalunya kita tak tunggu dah, kita kena pergi masuk, tolak ke bilik bedah dan keluarkan darah beku untuk selamatkan kaki. So pernah belajar, you belajar biology, you tahu aorta kan? Tak jumpa kesa. So kalau you tengok, nampak tak ni? So ini adalah pembengkakan salur darah agung atau pembengkakan aorta. So ini adalah kalau pecah adalah satu keadaan emergency yang tak boleh kita tunggu. Jadi kalau tengah malam, kalau rupture 3 pagi lah saya start kereta and pergi hospital, no question. Okay, sebab memang kena selamatkan nyawa. Okay, so untuk rawatan ada dua cara. Satu adalah kita gantikan, dan penyakit ni juga dia disebabkan oleh merokok, darah tinggi. That's two main thing yang menyebabkan masalah ni. Yang ini tak ada masalah sebab kos dia tidaklah mahal sangat. Okay, graft ni mungkin dalam RM1,000-2,000 saja. Tetapi patient yang ada masalah, kita ada satu lagi teknik, cara dipanggil EVA, endovascular aortic repair. Saya just nak bagi tahu betapa mahalnya stent ni, dalam 35,000 sampai ke 60,000. Okay, dan selalunya kerajaan tidak cover, so kena bayar sendiri. So tak ada semua benda free kat dunia ni. So betapa pentingnya kita menjaga kesihatan. Okay, so ni salah satu operation yang kita buat untuk keluarkan darah beku. Okay, ni adalah rupa darah beku yang kita keluarkan. So kalau nampak ni kan ada kateter dengan balloon. Okay, so kita masukkan dalam salur darah tu dan kita tarik keluar. Okay, so nampak tak ni? Ini part of your atherosclerotic plaque ataupun kita panggil atheroma yang melekat dekat salur darah. So bila dia dah sempit, senang ada darah yang stagnan kat situ dan menyebabkan boleh ada darah beku kat situ. Okay, so ni salah satu gambar yang lepas amputation. Okay, ni gambar one of saya hiking dekat Indonesia. Satu kepulauan nama Flores. Nanti you Google tengok gambar peta kat mana. Dia dah almost dekat Papua New Guinea. So ini kampung ni istimewa sebab ni satu-satunya kampung yang ada di pergunungan di Indonesia. So ada dalam 700 orang dalam kampung tu. And memang cantik, sejuk dan memang sangat-sangat cantik. Tapi tak ada hotel lah kat situ, kita orang tidur kat dalam ni. Ramai-ramai. So kalau orang yang jenis yang kena tidur hotel cantik-cantik, memang tidur atas tikar, mengkuang. Kalau yang jenis lasak je boleh pergilah tempat ni.
Okay, ni saya panjat Gunung Angsi. Siapa orang Negeri Sembilan dia tahulah Gunung Angsi. Okay, ini adalah lepas kita potong kaki dan patient has to be on prosthesis. Okay, tapi daripada data kita dapati majority about 50 to 70% patient lepas kita potong kaki dia orang tidak berjalan dengan kaki palsu. Tak ada motivation. Sebab lepas potong kaki kena pergi fizio, muscle kena kuat. Kalau patient tak ada motivasi, then after that usually patient will be either wheelchair bound or bed bound. Okay. Okay, ini salah satu masalah yang kaki yang salur darah tersumbat. Okay, kalau tengok dia stop dekat sini. Okay, so Allah has created when the highway is blocked, jalan kampung akan terbuka. Okay, so ini semua jalan kampung. Okay, tapi kalau ada luka dekat kaki, kadang-kadang jalan kampung ni tidak cukup untuk membuka. So apa kita buat kat sini, kalau nampak ada stand dekat sini dan stand ni tidak murah 7-8 ribu stand sahaja, belum lagi campur dengan wire, dengan gadget-gadget lain. Okay, saya rasa dah nak hujung dah. Ini ada satu tasik di Kazakhstan, saya nak share, quite a beautiful place. Okay, ini kelas saya rasa sekarang 410, tak ingat 510 kot, tapi saya kelas 505. Ini gambar saya rasa 3 tahun lepas. Cikgu Fauzi, saya rasa masih ada lagi. Cikgu Rohani adalah cikgu biologi dan Cikgu Hajirah mengajar prinsip account. Alright. Ni motif kelas. Okay. Baiklah. Rakan-rakan, sekejap. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsian sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsikan oleh doktor dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Jadi rakan-rakan yang mempunyai pertanyaan dan kemusykilan, bolehlah bertanyakan kepada doktor di ruangan komen. Soalan diorang akan type ke macam mana? Diorang akan type. Sorry? Diorang akan type dekat ruangan chat. Dekat WhatsApp? Dekat ruangan chat. Dalam WhatsApp, question? Question. Ada soalan? Ada? Tak tahu nak tanya apa? Speechless. Okay, you can ask anything related to anything. Doktor, ada satu soalan. Ada soalan daripada Azmi Ashari. Soalannya adalah, dengue ada related to diabetes tak? Apa soalan dia? Sorry, tak dengar sangat. Soalannya ialah, dengue ada related dengan diabetes tak? Dengue? Dengue? Oh, tidak. Tidak. Dengue adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Jadi tak related to, dia tidak berkait dengan diabetes. Diabetes kita panggil macam sebagai satu penyakit kronik sebab dia lama sebelum dia develop komplikasi.
Kecuali pesakit yang memang tak jaga langsung, kadang-kadang 3-4 tahun pun dia dah boleh ada komplikasi lah. Okay. Soalan seterusnya ialah vaskular tu apa doktor? Okay, vaskular ni adalah salur darah. Salur darah adalah vessel. So vaskular adalah pakar bedah vaskular adalah pakar bedah yang handle salur darah. Okay. Memang kita agak kurang popular sebab I think the training is quite tough. Dan juga training dia tough lah. Saya tak boleh nak training dia quite tough. So the major business is kita handle adalah aorta, salur darah kat gigi. Main business yang banyak sekarang adalah kita buat tapak fistula salur darah, tapak fistula untuk dialisis sebab memang terlalu ramai pesakit yang memerlukan dialisis sekarang. Everyday macam ramai sangat. In fact, saya baru meeting dengan nefro di Negeri Sembilan. Diorang ada backlog cases dekat 600-700 patient yang menunggu buat tapak dialisis. So dan yang another one yang common is yang masalah kaki busuk tu lah. Salur darah kaki yang problem tu lah. So yang itu memang kita punya core. Soalan seterusnya doktor, kencing manis tu boleh jadi stroke ke? Boleh jadi? Stroke. Yes, kencing manis adalah salah satu benda yang menyebabkan stroke. So stroke ni ada dua jenis. So sama ada stroke yang berdarah, dia kata hemorrhagic stroke. So itu selalunya related dengan tekanan darah tinggi. Jadi kalau ada family yang tekanan darah tinggi ni, make sure dia makan ubat sebab kalau tinggi sangat, you bayangkan you punya salur darah tu boleh tahan certain pressure. Ada sebabnya dia akan just meletup dan pecah. Okay? It's not only in your brain yang causing stroke, also at your aorta and your heart. Okay? Stroke pun itu pun boleh membawa maut. Okay? Sebab dia boleh just koyak. Okay? So, dan lagi satu kita panggil ischemic stroke. So yang stroke tu disebabkan oleh salur darah yang tersumbat. So again, is your atherosclerosis yang contributed by your cholesterol, your diabetic and also your hypertension. Jadi ada lagi soalan seterusnya daripada Iqbal, iaitu dalam banyak-banyak bidang perubatan, apa bidang yang paling popular? Dalam banyak-banyak bidang perubatan, bidang mana yang paling popular? Maksudnya jadi pakar, specialty. Dia macam ni, dia bukan popular ke tidak popular. Satu, minat. Number two is kecenderungan. Okay? So, benda tu satu dipanggil clinical, satu lagi pra-clinical. Okay, pra-clinical adalah bidang-bidang yang tidak melibatkan pesakit. Ada orang yang minat benda tu. Okay? Contoh pharmacology. Pharmacology is berkaitan dengan ubat-ubatan, okay? Ataupun anatomy, ataupun fisiologi, biochemistry. Okay? So, mereka juga adalah pensyarah perubatan. Dia orang selalunya mengajar student pada tahun 1 dan tahun 2. Okay? Okay? Clinical adalah yang the one that in the hospital, okay? Yang selalunya melihat pesakit. Okay? So saya kategorikan kepada dua, surgery dan medical. Okay? So medical ni contohnya medical pakar kanak-kanak. Okay? Radiologi. Kalau pakar bedah ni ada doktor pakar bedah tulang, pakar bedah general macam saya, yang saya buat subspecialty in vascular pula. Pakar bedah ENT, ear, nose and throat. Okay? So itu contoh-contoh. Jadi nak kata popular tak popular tu susah nak cakap. Dia bergantung kepada kita punya minat. Tapi kalau you nak cakap popular dari segi berapa yang dia earn, you all boleh Google. Dekat US siapa yang highly paid, dekat KL siapa yang highly paid. Okay? Terima kasih doktor. Soalan seterusnya daripada Nadia Zakaria. GBM semasa pregnant, risikonya macam mana ya untuk long term dan macam mana cara jaga selepas itu?
Oh, okay. Okay. GDM during pregnancy tak semestinya dia akan ada diabetes lepas tu. Okay. So kita akan recheck balik. Kadang-kadang dia normal, tapi pesakit-pesakit ini usually ada kecenderungan untuk mendapat diabetes. Okay. Salah satu cara lah kan kalau betul-betul nak jaga tak nak ada diabetes ialah kena make sure that your BMI is normal and jaga makan. So makan kena jaga, number 2 kena exercise, and number 3 jangan ambil produk-produk yang bukan-bukan. Sebab tak terlalu banyak komplikasi. And kalau ada mak-mak yang diabetik semua tu kena paksa dia orang. Tak suruh dia orang jogging atau maraton atau hiking semua, tak perlu. Dia orang jalan 3 kali seminggu, memang pesakit-pesakit yang ada masalah kaki ni dia orang kena jalan 3 kali seminggu, minimum 30 minit. Especially salvage kaki dia orang, kalau dia orang tak buat saya cakap, lepas ni kalau ada problem saya biar je. Kadang-kadang saya cakap macam tu sebab satu dia good untuk glucose control, number 2 by walking dia buka lagi salur darah tu. Okay. So memang diet, exercise. Jangan ambil produk merepek. Okay. Lagi? Ada soalan lagi? Ada lagi 2 soalan. Soalan seterusnya daripada Nur Syahriah Zainuddin. Macam manakah COVID-19 boleh menyebabkan pesakit diabetes lebih parah? Oh, okay. Pesakit diabetes ataupun end stage renal failure ataupun asma ataupun obese kita panggil immunocompromised. So maksudnya pesakit-pesakit ni adalah immune system yang rendah. Jadi reaction dia terhadap COVID berbanding dengan orang yang normal dan sihat adalah berbeza. That's why kalau perasan those yang meninggal, those yang kena masuk ICU ventilated usually the one that ada dipanggil comorbid, maksudnya penyakit macam-macam, obese, berumur, kalau yang buah pinggang yang end stage renal failure tu, yang on dialysis, yang itu yang memang high risk. Okay. Alright. So kalau ada orang tua ke, orang yang tak sihat kat rumah, nak raya-raya ni, saya nasihatkan tak payahlah pergi rumah. Betul. Tidak berbaloi. Tidak berbaloi. Baik kita settlekan betul-betul dan after that bila raya next year kan. Baik doktor, soalan yang terakhir daripada X503 iaitu iaitu Fakul Tamarokani. Soalannya ialah ada tips tak nak jadi awesome doktor? Ada? Ada tips tak nak jadi awesome doktor? Ada tips. Okay. Saya tak tahu sama ada among you all ramai nak buat medicine ke tidak because during our time tak tahulah masa tu macam kolot is either nak buat medik, the one yang tak suka tengok darah, dia orang end up buat engineering. Macam tu. I tak suka biology, I allergic. So I kata why you baca biology naik merah-merah is it? Tapi tak jugalah. I mean sebab medik is not equal to biology. Okay. Human body ni sangat cantik. Dia combination of your biology, your chemistry and juga your physics. Especially saya buat vascular, bila tengok salur darah, kita scan, kita tengok wave, kita tengok itu, tengok ini. Semua tu adalah physics. Okay. Anyway, tips kita berbalik pada soalan itu. Okay. Nak jadi awesome doctors ni, you kena ada passion kot. You kena minat. Betul. Tak rasa benda tu jadi burden ya. Those days saya masa houseman, we used to work 36 hours and then 12 hours balik, 36 hours sebab kita orang panggil every other day on call, you know. And we did not complain. Tidur kat bawah meja nurse, you know. Kita orang makan makanan yang patient sebab kita tak sempat nak pergi beli makanan. So makan tak makan kan, kita orang makan yang tu je, share dengan kawan-kawan apa semua, you know. Kita tak kisah pun dan tak terfikir pun macam quitting ke ataupun I think I made the wrong decision. Tak ada. Kita minat dan kita tahu itu adalah satu ibadah juga, you know. Malam keluar 2 pagi 3 pagi orang lain tidur, kita start kereta sampai orang tanya you perempuan tak takut ke? I kata Allah jaga sebab saya pergi untuk selamatkan satu nyawa. Kadang-kadang kita pergi pun dalam keadaan yang nyawa orang tu pun 50-50 but we must try.
bila iota pecah kan. So itulah kena ada minat dan ni sebab memang tak mudah lah, perjalanan tu tidak mudah. Okay. Alhamdulillah, itu sahaja soalan. Terima kasih doktor atas penerangan yang diberikan tadi. Jadi doktor bolehlah berikan soalan kuis kepada pelajar-pelajar yang menyertai program kita pada hari ini. Oh, soalan Soalan. Okay. Just tulis a short essay. What do you understand? Apa yang anda faham berkenaan dengan atherosclerosis, dan apakah penyakit-penyakit atau komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku disebabkan oleh atherosclerosis. Okay. Hebat sangat kan? You boleh Google. Banyak. Okay, jadi rakan-rakan, jawapan anda bolehlah dihantar di Telegram Nasrin Khadijah. Dan informasi yang selanjutnya ada di ruangan komen. Okay. Jadi itu sahaja doktor. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Leni Suriani Safi kerana sudi meluangkan masa dan berkongsikan pengetahuan bersama-sama kita pada petang ini. Tidak dilupakan juga terima kasih kepada rakan strategi Ansara Typing iaitu Unit Channel Taqwa Emerson Typing, TNF Energy Sdn Berhad, Aman Media dan Outpost Typing. Sekian, kita tutup sesi kita pada petang ini dengan tasbih kifayah dan surah Al-As. Jangan lupa esok kita ada sesi yang seterusnya iaitu Telkan Tadabbur Siri 4 dengan tajuknya Bedah Siasat bersama Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman pada waktu yang sama. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih Cikgu Aisyah. Terima kasih Ustaz Ishak. Terima kasih Ansara Typing. Terima kasih rakan-rakan dan terima kasih kepada semua yang mengikuti kita pada sesi hari ini. Selamat berbuka kepada semua. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama. Congratulations to the organizer. Congratulations to Mari Smart students. Cikgu. Good luck in your SPM. I think it will be a tough year. It's not easy to study on PDPR. It may take a few months. Unfortunately, anak saya one of the victim juga because dia baru ambil SPM baru ni. Just stay. Batch tahun lepas. Batch tahun lepas. Baru habis SPM lah. Kirim salam kat semua kat typing lah. So but anak saya kat Emerson Jasin, one of the thing that saya rasa you all will be missing moment dekat typing tu sebab you all banyak duduk rumah kan. Betul doktor, betul. Ada lagi kan? Ke dah putus? Ada. Ada lagi. Dekat typing ni hujan. Dia ni sikit. Line dia macam cracking. Padahal suara MC tu bergema sikit. Dia ni bergema sikit lah. Betul. So I rasa the moment dekat typing tu sebab macam last year pun you all 5 bulan kat rumah kan? Yes, belajar 5 bulan kat rumah. Jadi you all akan miss the moment kat typing tu sebab 2 years tu memang sangat singkat, sangat sekejap. And that 2 years yang you all kenal each other. Jadi the bond macam you know yang kawan-kawan you and you grow adult macam kita orang kan, you still keep in touch, you know, your network. Tapi bila you terlalu sekejap dekat typing dan tak ada masa nak kenal sangat, no? Dan satu batch pun ramai kan, kadang tak sempat nak kenal semua pun. Doktor, saya rasa saya dapat satu soalan daripada FB.
Okay, saya takut tak terjawab. Boleh ke doktor jawab sekejap? Boleh, no problem. Okay, soalan daripada FB. Kalau bacaan kolesterol tinggi contohnya 6 dan BP normal, adakah perlu makan ubat juga? Okay, ini dia untuk start on statin tu, dia ada banyak kriteria dia tau. Kena tengok pesakit tu male ke female, dia ada score. Reading, ada comorbids ke tidak. Jadi saya rasa untuk this condition better dia jumpa doktor terdekat untuk tengok the whole thing before doktor tu decide whether dia ni boleh perlu start ubat atau tidak perlu. Sebab takut dia ada benda-benda lain lah. Sebab 6 tu actually high lah. High, and then dia ada darah tinggi And then kalau dia lelaki, so dia dah ada 3 risk factor dah tu. Kalau after 40, being a male, tu dah satu risk factor untuk jantung, kolesterol, dan dia ada darah tinggi. 3 dah tu. Quite high risk. Okay. Ada lagi soalan? Rasanya dekat FB dah tak ada dah. Okay. Dekat FB tak ada. Okay. So okay doktor, thank you so much. Okay, welcome. Okay, Cikgu Aisyah. Thank Terima you. kasih doktor. Alright, team. Alright. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Thank you. Saya nam Prof Iqbal kat sini. Ya, dia batchmate saya. AKA satu club Bahasa Melayu, dia presiden Safety Usaha. Ni, oh. Tapi dia tak bagi saya buat kerja. Dia buatkan semua kerja untuk saya. Prof Iqbal Ni tak baik ngumpat ni. I know Belum masa. you're around. I tak ngumpat, I puji you. Dia tak percaya saya buat laporan, so dia buat. Apa khabar Prof Iqbal? Alhamdulillah. Selamat berpuasa semua. Puasa tu. It's an honour to have Prof Iqbal around. Yes. Okay, so tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan lah. Ni, kita akan jumpa esok lagi kalau ada ni kesempatan. Okay. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum.